أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد واسعه علمك أمين. سبحانك لا فهمنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر ولا تعسر ربي تمم بخير. أما بعد، الحمد لله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. رضينا بالله ربا kami rida Allah Tuhan kami, وبالإسلام دينا dan kami rida agama Islam agama kami, وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا dan kami rida Nabi Muhammad suruh Allah. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya dengan kita menyebut perkataan Alhamdulillah, perkataan yang selalu disebut oleh orang yang saleh, selalu disebut oleh orang yang beriman, selalu disebut oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Jalla Jalaluh. Dalam keadaan orang yang saleh, apa jua keadaan sekalipun, dia akan menyebut Alhamdulillah, sama ada dalam keadaan dia sakit, sama ada dalam keadaan dia senang, sama ada dalam keadaan dia susah, sama ada dalam keadaan dia kaya raya, sama ada dalam keadaan miskin, sama ada dia berada di kemuncak ataupun di bawah. Bagi orang yang soleh yang bertakwa kepada Allah, mulutnya sentiasa akan menyebut Alhamdulillah ala ni'matillah. Alhamdulillah pagi ini, Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Pagi ini Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi peluang sekali lagi untuk kita bangun daripada tidur, tuan-tuan. Alhamdulillah pagi ini hidup lagi kita. Ada hamba Allah, ada sebahagian orang Islam, ada sebahagian manusia yang mana yang tidurnya itulah yang terakhir bagi dia. Alhamdulillah kita bangun pagi ini, tuan-tuan, masih buka nampak lagi dunia. Dan insya-Allah seperti yang disusun, yang dirancang, kita adakan kuliah subuh pagi ini. Dan pengurusi tadi kata tidak ada had waktu berhenti sampai pukul 9 malam insya-Allah, tuan-tuan. Pengurusi suruh 9 pagi, saya lajak 9 malam, alang-alang main kan, bukan selalu mari. Kira ini kira 2 kali bintu dulu sampai 10 tahun 2 kali je sampai. Takkan 9 pagi kan, 9 malam kita berhenti, tuan-tuan. Boleh ke, tuan-tuan? Saya flight pukul 8 ni. Flight pukul 8 dah berhenti awal lah. Dalam pukul 7, 10 kita berhenti dah. Pukul 7 suku kira tu. Jadi insya-Allah ala kulli hal, moga-moga semuanya baik, moga-moga semuanya dikira sebagai saham kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita duduk dalam rumah Allah, kita datang duduk dalam rumah Allah. Antara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarahumullah fi man 'indah. Bila mana satu kaum duduk dalam rumah Allah, yatadarasuna bainahum, mereka bertadarus, alhamdulillah, antara program yang buat lepas subuh baca Quran. Bagus, tuan-tuan. Istiqamah yang tu. Bukan senang untuk nak istiqamah, kekalkan dengan jemaah. Yang kadang-kadang kita buat, kadang tak buat, lepas tu tak buat langsung. Istiqamah berkekalan walaupun sikit. Biar sikit tak apa, tapi istiqamah itu penting. Setengah orang dia buat banyak,
Setahun sekali buat. Biar sikit tak apa. Biar kita bagi infak tiap hari Jumaat RM5 nilai sikit, tapi istiqamah sampai kita bertemu dengan Allah Jalla Jalaluhu. Sikit je. Bangun malam tak payah banyak, 2 rakaat cukup. Tapi setiap malam bangun. Ini bangun malam, bila diuji oleh Allah, bangun malam buat 20 rakaat. Doanya panjang sampai subuh. Lepas tu besok pagi tak buat dah. Lusa tak buat dah. Tahun depan pula buat. Yang Nabi suruh kita buat adalah sikit tapi al-istiqamah, berkekalan sampai bila-bila. Nah, jadi insya-Allah semoga kita duduk dalam rumah Allah dikira sebagai saham kita, pahala kita untuk kita bertemu dengan Allah, untuk kita tuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Yang seperti mana Nabi sebut, idza jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatadarusuna bainahum, mereka bertadarus, illa nazalat alaihimus sakinah, tak lain tak bukan mereka mendapat ketenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yatadarusuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, mereka mendapat ketenangan. Duduk dalam rumah Allah, Allah taala akan beri satu ketenangan yang luar biasa. Tuan-tuan, solat di masjid berbeza dengan solat di rumah. Allah taala akan beri tenang yang luar biasa. Jiwa ni tuan-tuan, hati ni milik Allah. Allah taala yang jaga. Kalau dia nak bagi pada seseorang itu ketenangan jiwa, dia akan beri kepada siapa yang dia hendaki. Dan pastinya di kalangan orang-orang yang sentiasa tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Kebahagiaan kepada orang yang dia nak bagi, dia bagi pada siapa-siapa pun, walaupun dalam mata kasar kita tengok tak bahagia mana. Mata kasar bukan penentu hakikat yang sebenar. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingati Allah hati sentiasa menjadi tenang? Ingat Allah, hati akan tenang. Dan insya-Allah pagi ni kita duduk dalam majlis ilmu raudhatun min riyadil jannah. Antara yang lain yang Nabi sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa-siapa yang tempuh satu jalan yang padanya ada ilmu, Allah Taala akan mudahkan dia untuk dia mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Syurga yang diidamkan oleh seluruh orang. Seluruh orang yang soleh, seluruh orang yang beriman, semua idamkan syurga. Nabi kata, siapa-siapa yang duduk satu tempat, pergi satu tempat, tempuh satu jalan yang padanya ada ilmu di hujungnya, maka Allah Ta'ala akan mudahkan dia untuk dapat syurga. Dan tariqun dalam hadis yang disebut oleh Nabi adalah tariq, iaitu jalan yang sempit, jalan yang susah, jalan yang sukar, jalan yang susah untuk kita pergi. Berbeza dengan perkataan dengan syari'. Syari' dalam bahasa Arab ni pun jalan juga, tetapi syari' ini maksud dia jalan yang besar, mudah perjalanan dia, naik highway. Tapi bila sebut tariq, jalan sempit, jalan kecil, hanya dengan motor saja boleh lalu. Dan insya-Allah kita duduk dalam rumah Allah, kita duduk dalam majlis ilmu, semoga kita mendapat ilmu. Dan setiap tempat yang kita duduk tuan-tuan, walaupun setiap hari, walaupun setiap malam, pastinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu ilmu yang baru. Mestinya Allah Taala akan berikan satu benda, pengetahuan ilmu. Dan insya-Allah pagi ini kita bicara tentang para as-sahabah. Semalam saya di masjid Darul Ma'mur. Darul Ma'mur. Masjid di mana? Masjid ya, Masjid Darul Ma'mur, Jepak. Bicara tentang syurga, nikmat syurga. Cerita bila waktu maghrib dia agak panjang sikit, kita boleh drag ke insya. Dan insya-Allah pagi ni kita berbicara tentang as-sahabah, para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut sahabah, as-sahabah, Nabi pernah sebut dalam satu hadis, Nabi kata, la tasubbu ashabi. Tinggi ke rendah ke Nabi, tinggi ataupun nilaian Nabi pada sahabat, Nabi kata, la tasubbu ashabi. Jangan kalian hina, cela sahabat aku, perendah sahabat aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kalaulah kamu infak harta benda kamu sebesar gunung Uhud, nilai dia emas, nilai yang kamu infak untuk Allah, buat masjid, buat surau, bagi kepada orang miskin, bagi kepada fakir miskin, nilai jumlah semuanya sebesar bukit Uhud, nilai dia emas. Berapa banyak tuan-tuan? Allah tak boleh nak bilang.
Nabi kata kalau kamu bagi sumbangan sebesar itu pun ma balagha mudda ahadihim wala nasifa, takkan sama, kamu takkan boleh lawan sahabat aku walaupun secupak pengorbanan mereka untuk aku. Secupak ni maksudnya banyak mana tuan-tuan? Sarawak panggil secupak juga kan? Secupak juga. Secupak ni banyak mana? Kalau kata kita masak nasi secupak besar tempurung belah dua, tempurung buah kelapa belah dua, secupak lebih kurang lah, besar sikit. Besar tu pun belum kamu boleh lawan pengorbanan sahabat aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan mereka tuan-tuan Nabi aku sehingga kan sebahagian sahabat ni, ada sahabat yang Nabi puji mereka, Nabi sebut mereka. Ada sahabat, sebahagian sahabat yang Nabi jamin syurga. Asyar mubasyirin bil jannah, 10 sahabat yang Nabi jamin syurga ketika mereka masih hidup di atas muka bumi ini. Jaminan, Nabi bagi jamin, Nabi sebut nama seorang-seorang, Nabi sebut nama per nama, bukan Nabi tunjuk saja, Nabi sebut nama. Abu Bakr as-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat ni kalau kita baca cerita sejarah kehidupan mereka tuan-tuan, memang layak dapat syurga. Memang layak dapat syurga. Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang kaya raya, jutawan dia boleh beli apa sahaja, kaya Abdurrahman bin Auf. Tetapi dia tetap bersama dengan Nabi masuk dalam medan perang, duduk saf depan sekali. Kekayaan tu, tapi orang soleh ni tuan-tuan, datang kekayaan itu tak diundang dan pergi pun dia tak rasa bimbang. Dia punya jiwa dia. Datang tak diundang, datang alhamdulillah. Pergi tak rasa resah. Kita duit hilang 300 tuan-tuan, seminggu tak tidur. 300 hilang seminggu tak tidur, mana duit aku ni, mana duit. Tersilap letak je pun. Letak tempat lain, cari tempat lain. Bini tengok, kenapa bang monyok je, 300 kata dia. Duit hilang 300, cari tak jumpa. Makan tak lalu, tidur tak lena, makan tak apa, mandi tak basah. Sahabat Abdurrahman bin Auf datang dunia, dia tak rasa, dia tak panggil dia, dan pergi tak bimbang. Dia tetap masuk di medan perang. Tuan-tuan tahu dalam perang Uhud, peperangan Uhud, Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang Nabi jamin syurga, dia mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tubuh badannya. Dalam kitab Suwar min Hayatis Sahabah diceritakan dia kena tetakkan pisau, tetakkan pedang di tubuh badan dia, 20 jurhan, 20 tetakkan di badannya, sehingga kan luka di badannya tu boleh dibuka dan dimasukkan tangan. Besar dah tuan-tuan. Allahu Akbar. Luka dia boleh dibuka, masukkan tangan dalam luka dia. Ni jamin, Nabi jamin syurga. Talhah bin Ubaidillah, seorang lagi sahabat, kaya juga sahabat. Talhah bin Ubaidillah, pedagang kaya. Talhah bin Ubaidillah, berapa dia kena? Samanina jurhan, 80 tetakkan di badan dia, berlubang 80, semata-mata mempertahankan tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak syahid dalam Uhud, dia tak syahid, dia jatuh je. Bila datang Sayyidina Abu Bakar, datang Sayyidina Umar nak tolong Nabi, nak angkat, Nabi kata tolong akhukum, tolonglah saudara kamu, dia lagi teruk pada aku. Nabi pun teruk juga. Nabi teruk juga, tapi pengorbanan sahabat untuk Islam, untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kamu tak boleh lawan. Khairul quruni qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun, kata Nabi, qarni, kurun aku. Tak ada kurun yang terbaik lagi selain daripada kurun aku, kata Nabi. Sebaik-baik kurun adalah kurun aku, iaitu kurun aku, kurun sahabat. Summa alladhina yalunahum, kemudian kurun selepas daripada itu di kalangan tabi'in 100 tahun. Summa alladhina yalunahum, kemudian kurun selepas itu 100 tahun, jadi 300 tahun. Sahabat ni siapa tuan-tuan? Kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, pengenalan sahabat ni macam mana? Sebut sahabat, mana nak tahu. Tiba-tiba datang zaman kita tuan-tuan, dia datang, saya ni saki baki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun terkejut tengok, betul ke ni? Bagi tahu dulu, sahabat ni lagu mana? Hidup lagi ke? Ada lagi sahabat saki baki hidup zaman kita?
Ada lagi tuan-tuan. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengenalan sahabat, man laqiyan nabi, dia 3 syarat. Nak jadi sahabat ni 3 syarat. Man laqiyan nabi, mereka yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia hidup sezaman dengan Nabi. Maksudnya hidup sezaman ni boleh tengok Nabi lah. Bukan mimpi, tengok betul, jumpa. Man laqiyan nabi wa amana bihi, dan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mata 'alal iman, dan mati di atas kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia dipanggil sahabat. Bila panggil sahabat itu secara automatiknya dipanggil dengan radhiyallahu anhu. Kenapa dipanggil radhiyallahu? Allah Taala yang letakkan perkataan radhiyallahu anhu dalam surah At-Taubah. Allah Taala sebut, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, sahabat as-sabiqun. Sabiqun ni maksud apa? Sahabat yang terawal masuk Islam. Kalau bukan kerana sahabat tuan-tuan yang mencatat hadis-hadis Nabi dan sampai kepada kita, kalau bukan perantaraan mereka, siapa yang tulis? Bila Nabi ucap, mereka duduk ramai ni, ada yang catat. Abu Hurairah paling banyak sekali meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tulis. Mereka catat apa yang mereka dengar pada Nabi, tulis. Tabi'in ambil pula, kawan ni ambil pula, para ulama ambil sampai kepada kita hari ni. Al-Quran mereka dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hafal. Dengar daripada Nabi, hafal. Zaman Sayyidina Uthman, Sayyidina Abu Bakar baru dibukukan Al-Quran sampai zaman kita. Kalau bukan kerana jasa para sahabat, maka kita tak boleh tengok. Nabi sampaikan kepada mereka turun temurun sampai kepada para ulama. Al-ulama warasatul anbiya, pewaris Nabi. Yang pun sampai kepada kita. Kita pun buka tengok. Sampai kepada kita ni paling mudah, Al-Quran terus masuk dalam handphone. Dulu tak ada. 90-an mana dalam ni. 90-an zaman tu pakai handphone apa? Pakai Nokia besar ni. Itu kalau baling anjing, kambing ke apa tu, mati tu. Itu pakai tekan tu bunyi kuat. Tumpah. Tu dia. Itu kalau tekan tu bunyi punya kuat. Nak bubuh dalam poket pun tak boleh zaman tu. Tapi kalau ada zaman tu, ada yang besar ni pun hebat tuan-tuan. Macam iPhone 11 tu. Macam iPhone 11 zaman tu kalau ada 33 10 sen. 33 10 sen tu kira kaya zaman tu. 33 sen ke ada apa tuan-tuan? Tahan bateri, tahan 3 hari tak mati. iPhone sehari je pakai kena cas lagi. Teknologi dia berubah sehingga kan Quran boleh duduk dalam ni tuan-tuan. Masa beli tu kita upload masuk tu dia Quran, masuk hadis, masuk semua masuk. Balik tuan-tuan, tak pernah buka sampai handphone rosak. Baru teringat ada Quran dalam handphone aku. 3 tahun pakai tak pernah buka dia yang punya, dia install. Dia buka game kan. Subhanallah, sampai zaman kita. Tidak ada alasan untuk kita culas ataupun kita rasa malas untuk buat ibadat. Quran semua ada. Nak sembahyang, nak solat, tempat semuanya cantik elok. Surau masjidnya cantik. Aircon lagi, kipas lagi. Allahu Akbar. Nikmat apa lagi yang kita nak dustakan? Nikmat Allah apa lagi yang kita nak dustakan? Para sahabat mereka sujud atas pohon tamar, mereka sujud lapik dengan daun tamar sembahyang. Nabi duduk sambil pegang. Nabi ketika ada khutbah Jumaat, Nabi pegang pohon tamar berkhutbah. Sahabat-sahabat duduk di bawah pohon-pohon tamar. Kita tuan-tuan khutbah Jumaat duduk bawah bumbung sedap. Aircon lagi, talau mai depan tu. Imam naik khutbah. Lena selalu. Tidur. Bila imam kata ibadallah, bangun celak lah. Waktu untuk jaga ibadallah, jaga dah nak habis. Nikmat nak cerita. Bersila atas kapet sedap. Tambah-tambah kalau kita pergi masjid-masjid yang besar pula, yang mahal, kapet dia macam masjid besi kat Putrajaya kan.
Oh, kapek dia tuan-tuan tebal. Kita pijak pun tenggelam buku lali. Kita duduk bersila pun ada sedapnya macam tilam. Itu kalau sujud tuan-tuan, subuh-subuh imam baca pagi Jumaat, baca surah sejadah, kena time sujud, sujud terus. Lena. Imam bagi salam dia sujud lagi, sedap tidur. Tuan-tuan, sampai tahap tu. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lalui zaman kesusahan, zaman kesetiaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sabiqun, iaitu mereka yang terawal masuk Islam. Ujian, tekanan, berbagai-bagai ujian, berbeza-beza cerita penceritaan hidup mereka, tak sama. Ada sahabat yang masuk Islam awal, mereka dipanggil dengan as-sabiqun al-awwalun. 10 yang Nabi jamin syurga semuanya di kalangan sabiqun. Bila sebut sabiqun ni, mereka yang beriman dengan Nabi ketika Nabi berada di Mekah. Masa Nabi duduk Mekah lagi mereka dah beriman dah. Bila Nabi hijrah ke Madinah, itu masuk yang kedua. Al-awwalun, cerita awal ni orang yang susah. Cerita tekanan, seksaan ni semua cerita di Mekah. Di Mekahnya Nabi dihalau, diusirnya, ditangkap. Cerita di Mekah. Bila di Madinah ni agak senang sikit. Al-Ansar ada. Bila sebut al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin, mereka yang ikut bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an, yang Allah Taala redha dan mereka redha dengan Allah. Mereka redha dengan Allah dan Allah Taala redha dengan mereka, para sahabat. Bila sebut orang yang awal, maksud dia apa? Maksud dia bila sebut orang dulu, maksudnya macam kita ni tuan-tuan, zaman kita ni, ayah-ayah kita, tok-wan kita, mereka dulu lama. Kita dengan mereka pun berbeza. Tak payah pergi jauh sampai sahabat lah. Kita dengan ayah kita ataupun atuk kita, cara pengajian, cara hidup, dengan sekarang ni, dengan mereka nak bandingkan dulu, mereka susah. Dari segi teknologi susah lah. Dari segi transport susah. Zaman tu nak pergi ke Mekah dengan zaman kita nak pergi ke Mekah, mana lebih mudah tuan-tuan? Zaman tu, zaman atuk kita 60-an, 50-an, kalau kata nak buat haji, naik apa tuan-tuan? Naik kapal ya? Naik kapal laut naik. Bukan boleh sampai 10 jam, 3 jam, 3 bulan sampai perjalanan pergi, 3 bulan balik, 3 bulan, 6 bulan perjalanan saja memerlukan pengorbanan yang jauh luar biasa daripada orang yang pergi 10 jam, balik 10 jam. Anytime boleh balik, terbang lena atas kapal ya. 3 bulan pergi, 3 bulan balik. Sebab tu orang dulu kalau kita pergi haji, dia duduk atas kapal tu bersama dengan para ustaz-ustaz belakang, tok-tok guru ramai. 3 bulan tak boleh pergi mana. Nak buat sibuk, nak pergi ke Nuri, nak pergi ke mana? Saya nak pergi Melaka mana? Itu kita atas kapal ni. Cik ustaz pun tak boleh buat sibuk. Saya dah kerja ni. Kerja apa ustaz? Saya nak pergi mana? Tak boleh pergi mana, atas kapal kita. Orang datang nak belajar, pakat pilih pergi ngaji fiqh, pergi ngaji Quran, tafsir. Sebab itu orang dulu bila dia pergi saja 3 bulan, dia boleh mengapai semua. Tok guru ramai. Belajar ni, semua dia boleh. Balik pun dia belajar lagi. Sampai di bumi Jawi, sampai di bumi dia. Maka bila orang tolak dia baca doa selamat, bila orang tolak dia jadi imam, ada masalah? Tak ada masalah. Sebab tu dia susah dulu. Kalau kata orang sekarang ni janganlah tolak dulu. Kawan tu baru je berubah, tolak dia jadi imam, macam mana tu? Kalau tolak Zuhur tak apa tuan-tuan, ni tolak Maghrib. Kawan tu baru je berubah, balik Mekah kan, mestilah pakai jubah, pakai serban merah letak. Orang kita ni tengok pakai jubah ni, ustaz mana ni datang ni? Sila ustaz tolak jadi imam. Tolak. Imam ni tak datang ni, imam sakit. Sudah. Tolak pula subuh dah. Tu dia nak baca apa ni? Bimbang ni nak baca ni, takut ni. Gemuruh tuan-tuan, dia berdebar. Dia kata tuan-tuan tunggu sekejap je, saya belum ambil uduk lagi. Sekejap saya ambil uduk, bagi saya ambil uduk dulu. Para jemaah tunggu, dia keluar balik terus. Keluar balik tu. Itu beza.
Bila sebut as-sabiqun, sahabat-sahabat yang terawal, ujian mereka tak sama dengan orang yang terkemudian. Tak sama. Ada sahabat Nabi SAW, nama dia apa? Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab ni sentiasa tolong Nabi SAW ambil air daripada lembah. Ambil air daripada bawah lembah sana, bawa datang pada Nabi SAW. Ambil air, bawa datang kepada Nabi untuk Nabi berwuduk. Bukan Nabi suruh, mereka berkhidmat kepada Nabi SAW. Sayyidina Anas bin Malik berkhidmat dengan Nabi SAW. Masing-masing tempat, di Mekah ramai yang berkhidmat, di Madinah ada yang berkhidmat dengan Nabi SAW. Huzaifah bin Yaman, antara yang disebut dengan setiausaha sulit ataupun orang yang banyak tahu tentang rahsia Nabi SAW. Huzaifah. Begitu juga dengan Sayyidina Anas bin Malik, dipanggil sahibus sirri, tuan empunya rahsia Nabi SAW. Boleh masuk rumah Nabi anytime, masuk dia. Dia boleh masuk. Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Anas ni tuan-tuan, Nabi doakan untuk dia. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Doa dia semua sahabat nak. Nabi doakan untuk dia ketika dia umur dia 10 tahun. Sayyidina Anas, ibu dia nama Al-Ghumaysa ataupun dipanggil dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim datang pada Nabi, ya Rasulullah, bila Nabi hijrah ke Madinah. Sampai Madinah, orang sambut Nabi, tala'al badru alaina min sani. Orang sambut Nabi, sambut kedatangan Nabi SAW. Sehingga kan kata Salman Al-Farisi ketika tu dia masih hamba, dia belum masuk Islam. Dia duduk atas pohon tamar, naik tengok orang datang. Nabi sudah datang. Dia turun daripada pohon tamar nak pergi pada Nabi SAW. Dia kena marah dengan tuan dia. Masa tu dia masih hamba lagi, naik balik pohon tamar, tengok daripada jauh. Bila Nabi datang, orang sambut Nabi, bagi hadiah, bagi itu, bagi ini. Tiba-tiba Al-Ghumaysa ataupun Ummu Sulaim, ibu kepada Sayyidina Anas bin Malik, dia datang, ya Rasulullah, aku tak ada apa nak bagi pada engkau. Tak ada apa, aku orang susah, apa pun tak ada nak bagi. Aku hanya ada satu je harta, satu-satunya harta aku, anak aku ni, ambillah untuk berkhidmat pada agama. Ambillah dia, nak buat apa pun, khidmat untuk agama, aku redha, ambillah dia. Ketika itu Nabi doa, tengok mereka ni keluarga yang susah. Nabi doa, Allahumma rzuqhu malan wa walada. Ya Allah, kurniakan kepada dia ni, budak ni malan wa waladan, kayakan dia dengan harta, ya Allah. Nabi minta doa kaya. Terkenal doa Nabi tuan-tuan, memang kaya. Terkenal doa Nabi kaya. Allahumma rzuqhu malan, ya Allah, kayakan, rezekikan budak ni dengan harta benda. Wa waladan, rezekikan dia dengan anak pinak yang ramai, ya Allah. Sayyidina Anas bin Malik kena doa Nabi, harta dia kaya. Bila kena doa Nabi, bila dia berkahwin, anak dia ramai, harta benda dia melimpah ruah. Harta melimpah ruah, rumah-rumah sewanya banyak, kebun-kebunnya begitu banyak, tanam-tanaman, gudang-gudang dia banyak dia. Wa waladan, zuriat yang ramai, anak pinak yang ramai. Anak dia tuan-tuan, bila terkena doa Nabi, anak dia berapa ramai? Anak dia 100 orang. Sayyidina Anas bin Malik 100 orang tuan-tuan. Sebelum dia wafat, sebelum dia meninggal dunia, dia sempat tengok anak cucunya 125 orang. Sempat tengok 125. 100 anak saja, cucu 25 orang yang tu sempat tengok. 100 orang tuan-tuan. Siapa boleh lawan ni dalam ni? Ni dalam masjid, dalam surau, ada yang paling ramai sekali berapa orang tuan-tuan kita? Anak. Paling ramai yang pernah kita dengar pun belas-belas lah. 13 kan, 13, 14. Yang sahabat saya ada seorang belajar sekali dulu, satu mak, satu ayah. Kalau kata banyak mak mungkin lebih sikit lah. Ini satu mak, satu ayah, tunggal tuan-tuan. Satu ibu, satu ayah. Tuan-tuan tahu berapa orang? 21 orang. Allahu Akbar. 21 tuan-tuan. Tu dia, terkejut kita. 21 dahsyat ni. Ayah tu sibuk tuan-tuan tu. Ayah dia tu peladang, pekebun, sibuk.
pergi sana buat ladang, pergi sana buat kebun. Dalam sibuk 21, kalau tak sibuk tu 41. Kalau tak sibuk tu, dalam sibuk 21, tempuh jadi, tak sibuk 41. Kira beli bah lah. Bah pun 43, 42, 43. Elok tu 41. Sahabat saya, kawan saya, pelajar sekali. Sebab kita hairan. Duduk di asrama tahfiz belajar dulu. Bila time cuti Jumaat Sabtu, waris-waris ni ibu ayah dia akan datang bawa makanan bagi pada anak-anak. Kan? Ayah kita datang, mak datanglah sebiji kereta makan, ada bawa makan, bagi sekali dengan kawan-kawan semua makan. Waris apa pula datang nanti, dia bawa makanan, kita pun datang makan. Sekali waris dia datang tuan-tuan, macam menteri datang. 10 biji kereta datang. Dia bawa satu kampung dah. Siapa dia yang bawa ramai sangat ni? Time dia mesti ramai, 10 orang. 10 biji kereta datang. Kita pun pelik, kenapalah ramai sangat ni datang. Bawa satu kampung. Dah, siapa tu? Adik dia, adik ada kakak, abang semuanya. Oh, semua adik-beradik? Ke adik-beradik ke sepupu ke tak? Memang abang. Itu abang ni kakak, tu abang ni kakak, tu abang. Tu dia 21 orang. Kemudian saya tanya, mana mak? Tu mak. Allahu Akbar. Ibu, tengok ibu kan. Kita ingat ibu besar, maksudnya ibu besar. 21 mesti besar sikit. Kecil je. Ibu kecil saja tuan-tuan. Ibu boleh jaga anak 21 orang. Tapi kadang-kadang kita dengar masalah, anak seramai itu tak boleh nak jaga ibu ayah dia sendiri. Sebab itu Nabi kata, celaka orang yang ada ibu dan ayahnya tapi dia masih belum dapat syurga Allah. Ada mak dia tak boleh dapat syurga Allah, memang celaka orang tu. Antara satu-satunya pintu syurga yang Allah Ta'ala bagi pada seseorang yang masih hidup lagi, dia tak boleh buat kebaikan, memang celaka dia. Bila dah meninggal, barulah rasa Allah tak sempatnya aku nak buat banyak benda yang aku tak sempat. Saya pernah satu kes di mana di Sungai Buloh di hospital Sungai Buloh. Bila ceramah, habis ceramah dia punya staff dia bagi tahu, Ustaz, di sini macam-macam patient ada, perangai orang. Anak-anak lah bila hantar mak ayah dia datang masuk hospital, ayah sakit, mak sakit. Ada satu kes tu, dia hantar ibu dia masuk hospital. Hantar kalut-kalut, register masuk. Bila dah masuk ibu dia, ibu tak larat, 70 lebih dah, tak larat masuk. Kita faham, duduk di tempat yang, duduk KL tuan-tuan, sibuk dengan jamnya, dengan serabutnya, dengan masalah macam-macam lah. Jalan sini duit, pergi sini sikit duit, semuanya duit, kita tahu semuanya tu. Sini tol, sini tol. Tekanan hidup tu ada kesan pada dia. Tapi tengok tempat lah, bila ibu dia dah sakit tu, takkan nak buat sibuk lagi kerja. Ibu sakit tu, mana satu benda yang penting, mana satu keperluan kerja, nampak benda yang memang penting, benda ni keperluan kena tinggal ya. Pergi ya. Dibawa ibu dia masuk hospital daftar semuanya, tolak masuk. Dia kata, nurse, saya kena keluar, ada benda penting sat. Dia beritahu mak, saya keluar sekejap, nanti saya datang balik. Kita ingat tuan-tuan, kebiasaan bila hantar maknya pagi, petang kita datang balik lah. Selesai kerja datang balik. Tahu tuan-tuan dia datang bila? Selepas hospital call baru datang balik. Seminggu lepas tu. Seminggu selepas ibu dia duduk dalam tu seorang-seorang, seminggu ibu dia duduk tanya setiap hari, anak saya tak ni ke? Anak saya tak datang ke? Setiap hari tanya. Kau nak telefon mak dia ke apa ke tak? Pihak hospital pasal telefon dia datang. Sebab nampak ibu dia dah sihat. Bukan apa, sebab dia kata bila kami tengok mak dia dengan ada yang sekeliling yang lain, ada lagi ibu-ibu yang lain, anak-anak mereka datang ziarah, anak-anak mereka yang salin pampers, anak-anak mereka yang bagi makan. Walaupun memang tugas kami bagi makan, tapi anak-anak mereka yang lain datang. Nurse duduk diam. Kalau ibu saya kencing ke, nak salin pampers ke apa, biar saya yang buat. Nurse duduk saja. Tuan-tuan, ada anak-anak yang hebat. Ada yang staff kata, Ustaz, kadang-kadang bila kami bagi tahu benda ni kepada orang lain, contohnya anak yang lain, ibu yang lain, keluarga yang lain, bila kami bagi tahu, ni puan, anak puan, ibu puan ni nak kena tukar pampers, sekian-sekian dia nak kena buang hajat ni, ada anak tu marah kita balik. Buatlah kerja, takkan makan gaji gitu ya. Kadang-kadang kami terasa dengan perkataan tu, kami sebut untuk mereka berkhidmat di ujung-ujung umur,
ibu mereka. Bukan kami tak boleh buat, kami boleh buat, cuma nak bagi tahu kok tuan nak ambil kesempatan ni. Tengok tuan-tuan, berbeza macam-macam perangai anak-anak terhadap ibu ayah mereka. Baik. Sebab sahabat Nabi pun ada yang diuji dengan ibu. Ada diuji dengan ibu. Nabi SAW doa kepada Sayyidina Anas bin Malik, Allahumma rzuqhu malan, ya Allah kayakan Sayyidina Anas bin Malik, wa waladan, kurniakan kepadanya anak pinak yang ramai, wa wasi' fi darih, besarkan rumah Sayyidina Anas bin Malik. Semua kaya tu, rumah Anas bin Malik besar rumah dia. Wa barik lahu fima a'taitah, berkatilah apa yang kau bagi pada Anas bin Malik. Allahu akbar. Nabi doa berkat apa yang kau bagi anak-anak hebat, diberkati anak-anak, jadi semuanya. Bagi harta menjadi semuanya. Sebab tu Nabi kata ni'mal malu salih li 'abdin salih. Ni'mal malu salih li 'abdin salih. Bila kekayaan itu berada di tangan orang yang saleh, nikmat yang terbesar. Kekayaan itu berada di tangan orang saleh. Ni'mal malu salih li 'abdin salih. Harta itu menjadi bila berada di tangan orang yang soleh, betul-betul soleh dia akan gunakan harta kekayaan dunia dengan jalan yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi doa diberkati, wa barik lahu fima a'taitah wa ahsin amalahu, perbetulkan amal ibadat dia ya Allah. Nabi doa, waghfir lahu, dan ampunkan dosa Anas bin Malik. Allahu akbar. Nabi doa. Sayyidina Rabi'ah yang tadi tu, bila dia ambil air, dia bawa datang rumah Nabi, dia tolong Nabi khidmat, sehingga Nabi tanya kepada dia, wahai Rabi'ah, sal ya Rabi'ah, mintalah pada aku wahai Rabi'ah apa yang kau nak untuk aku berikan pada engkau. Nabi tawarkan pada dia, apa yang kau nak wahai Rabi'ah aku akan berikan pada engkau. Sayyidina Nabi SAW pernah bagi kepada sahabat, tuan-tuan, 2 bukit dipenuhi dengan kambing-kambing. 2 bukit, bukan 2 kandang, 2 bukit yang Nabi baru dapat. 2 bukit itu Nabi bagi kepada seorang sahabat, ambil dah bukit tu, dipenuhi dengan kambing, ambil semuanya. Nabi kaya, tetapi Nabi tidak mengekalkan kekayaan itu sampai esok, sebab esok kaya pula. Dan Nabi tak mengekalkan kekayaan esok sampai lusa, sebab lusa kaya pula. Kita kalau kaya hari ni, tuan-tuan, esok lagi kaya. Esok kalau lagi kaya, tulat lagi kaya. Kita Nabi tidak mengekalkan kekayaan Nabi sampai esok kaya pula. Nabi bagi 2 bukit dipenuhi dengan kambing-kambing. Nabi ambil emas 1 cekak bagi pada sahabat, ambil emas 1 cekak ambil pada sahabat, ambil 1 cekak habis. Bila Nabi tanya kepada Rabi'ah, wahai Rabi'ah apa yang kau nak, bagi tahu pada aku. Minta apa yang kau nak wahai Rabi'ah. Tengok tuan-tuan, sahabat ni dia tolong Nabi, keikhlasan, nilai dia keikhlasan lillahi ta'ala. Bila Nabi tanya begitu, apa dia jawab? Dia kata, ya Rasulullah, harta benda dunia ni boleh aku cari dengan tulang pakat ni, tetapi ada benda yang aku tak boleh dapat dengan tulang aku, dengan kudrat aku ni. Aku minta satu je ya Rasulullah, iaitu apa dia? Murafaqataka fil jannah. Aku minta satu je ya Rasulullah, apa dia? Murafaqataka fil jannah. Aku nak jadi teman hidup engkau dalam syurga. Allahu akbar. Nikmat paling kemuncak dia minta. Aku nak jadi teman hidup kau dalam syurga ya Rasulullah. Itu saja yang aku nak daripada engkau. Tak perlu bagi wang, tak perlu bagi duit, tak perlu bagi emas, tak perlu bagi apa-apa. Jadikan aku teman hidup engkau dalam syurga. Allahu akbar. Lalu Nabi kata apa? Nabi kata, boleh wahai Rabi'ah, dengan syarat engkau kena tolong aku untuk aku bantu engkau pada hari kiamat. Apa dia ya Rasulullah? Bikasratis sujud, dengan kau banyakkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan sujud, rajinkan sujud, solat fardunya, solat nawafil, solat sunatnya, duhanya, kemudian malamnya, bangun malamnya. Banyakkan kamu sujud kepada Allah. Tuan-tuan, tempat yang kita sujud itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ada seorang hamba Allah ni, tuan-tuan, saya pernah bawa bila kita masa muda-muda remaja ni, bila kita khidmat pada ustaz kita, tok guru, dia ceramah mana-mana, saya bawa kereta. Hari ni ustaz ceramah di sana Penang, bawa kereta. Hari ni ceramah di Perak, bawa kereta. Hari ni punya di Johor, bawa kereta, saya bawa. Waktu tu baru dapat lesen, dia panggil gila steering lah.
baru dapat lesen tuan-tuan, gila steering, pantang bawa kereta, masuk selalu, oh naik mana, oh muda zaman tu belah-belah, baru dapat lesen 19, 20, best lah, pegang steering, kereta apa kan, bawa ustaz ni duduk belakang, warak, bagus, pendiam, tak pernah nak cerita tentang hal orang, bila tanya pun dia diam, tak cerita apa. Tanya ustaz, dia tu macam mana, insyaAllah khair, tak apa, kita tengok kita lah, tengok apa orang tanya je mesti kena kita balik, kita tanya kot lah nak membawang dengan dia, tak kena, mesti kita kena balik je. Tengok apa orang, tengok kita je lah, kita jaga kita, sudahlah. Antara amalan dia yang dia rajin buat, bila bawa dia pantang jumpa masjid, jumpa je masjid tepi jalan, berhenti sekejap, masuk je. Dia masuk je masjid, buat apa tuan-tuan? Dia akan masuk solat tahiyatul masjid 2 rakaat. Oh, pelik, jarang orang buat lagi tu. Kita jumpa masjid, bersepah masjid, tak berhenti pun. Tapi dia buat. Lalu bawa dia, kita kena berhenti je. Aduh, ustaz ni tak bestnya bawa dia. Syek berhenti je. Kita kena semayang sekali ya. Kita masuk jiwa remaja tu. Masih rock lagi bro, kita nak kena berhenti semayang juga. Alah leceh. Kita pun semayang, ustaz masuk 2 rakaat 5 minit jadi dia masuk pula, jalan depan ada masjid, ada berhenti lagi, Allah. baru tekan 60, berhenti dah. Kita nak tekan 16 tak lepas. Akhir sekali jadi cari jalan naik highway. Oh, ada highway kat mana ni, naik nanti jumpa masjid. Tak ada jumpa masjid, cari dah highway, saya naik highway, clear. Ustaz tidur belakang, jumpa masjid tak apa ni, dia tidur. Nampak tuan-tuan, setiap kali sampai jumpa masjid, dia berhenti untuk dia solat tahiyatul masjid. Hebat orang ni. Bila tanya kenapa ustaz, moga-moga tempat yang kita sujud itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bumi tu jadi saksi di hadapan Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, untuk pukul 7 dah 7:05 boleh dah insya-Allah. Matahari pun dah naik. Dia subuh-subuh ni tuan-tuan, dia tak boleh panjang-panjang sangat. 40 minit okey dah tu. Kena pi 2 jam. Yang tadi duk angguk terus angguk diam. Tu dia lena. Wah. Macam dia tak boleh happy sangat. Padan-padan sudah. Nak cantik lagi, cerita tengah cerita tu tak habis. Lagi best. Lepas tu berhenti. Sebab apa berhenti? Sebab tak habis tu nanti dia orang panggil lagi sekali. Biar tergantung kata dia. Apa ustaz ni tak habis cerita tadi tu? Tak apa, panggil sekali lagi. Baru habis. Oh, model nak suruh panggil lagi punya. Jadi saya rasa padan sekat tu sebagai, ini sarapan pagi rohani kita tuan-tuan. Ini sarapan pagi makanan rohani kita. Cukup lah tu padan-padan. Bila sebut sarapan ni dia tak banyak macam tengah hari. Jadi insya-Allah sekadar tu. Terima kasih banyak-banyak atas jemputan. Mohon maaf atas kesilapan, kekurangan. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa, dan sama-sama kita berdoa semoga kita di kalangan orang-orang yang saleh, orang-orang yang menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah, dan semoga segala amal ibadat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa sekadar tu. Sekali lagi mohon maaf atas kesilapan, kekurangan. Terima kasih banyak-banyak atas jemputan. Ada rezeki, ada masa dijodohkan kita jumpa lagi, bertemu lagi insya-Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.